Jabatan netizen, sila jalankan tugas anda. Ya, sabar Ustaz. On the way. Relax lah Ustaz. Relax. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama sampai Ustaz? Cepat. Relax dulu Ustaz, kita sarapan dulu. Okey. Kita nak debat ni. Relax. Makan buah memang bunyi Bismillah. Okey dah Ustaz, cukup. Tak puas hati nampak. Dah kalah sudahlah. Kan. Okey, sekarang ni kita berbalik pada debat. Sekarang debat kita ni nak cerita pasal apa? Okey, menekankan pasal apa? Tekan apa-apa. Lawyer buruk pula. Tekan hutang. Apa tajuk dia? Tajuk dia apa? InsyaAllah kita akan membicarakan tentang 2 tajuk sahaja. Sekejap Ustaz, saya nak kemas sekejap. Sekejap Cepat kita nak mula sikit lagi insyaAllah. Benda ni semua ni. Sekejap Ustaz. Mudahkan segala urusan kita. Kotor tempat ni yang mana sebenarnya? Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Okey, siap Ustaz. Ustaz jangan makan-makan lagi Ustaz. Kita dah nak start dah ni. Alah, makan pun tekan marah pula. Okeylah makan dulu. Sementara Ustaz makan ni nak cakap sikit. Sebenarnya jabatan netizen ni dah malas lah nak layan Ustaz ni. Nak layan debat-debat Ustaz ni malas. Saya pun malas juga nak layan. Tapi dia orang kata, kau pergi je lah. Layan lah, kesian lah Ustaz. Kata kan. So saya pergi je lah. Lepas tu dia orang cakap menang kalah nasib lah kan. Kalah, jabatan netizen akan kalah hari ni. Yakin betul. Lawan makan bunyi kuat pun kalah. Tak guna Ustaz ada ilmu banyak. Okey, menyampaikan dakwah kononnya, tapi dengan keadaan netizen ataupun orang yang mendengar tak suka, kan? Di manakah keberkatannya di situ? Dan saya pun tak nampak Ustaz cuba mengambil hati pendengar ataupun netizen semua ni. Malah Ustaz mengajuk, mengejek, memerli netizen. So, apa sebenarnya Ustaz nak sampaikan ni, saya tak tahu. Okey, kita akan mula sikit lagi. Saya makan buah dulu. Okey, dah cukup Ustaz. Kali ni saya tak benarkan. Dah berapa kali, dah berapa banyak buah dah Ustaz makan. Okey, cukup. Kita fokus pada debat kita. Please, tolong Ustaz, tolong jangan makan. Ustaz, sudahlah, berhentilah, jangan makan ni Ustaz. Bila nak start ni Ustaz? Kata nak bagi kalah netizen Ustaz. Cepatlah Ustaz. Okey Ustaz, okey. 3 kali je Ustaz. 3 kali gigit je, lepas tu kita start, okey? Okey, boleh 3 kali je. 1 2 3. Okey. Terima kasih Ustaz, terima kasih sudi dengar cakap saya. Terima kasih. Okey, Ustaz, kita mulakan Ustaz. Kita mulakan dengan bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الموصوف بكل كمال يليق به المنزه عن كل نقص في حقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala
Tuhan sekalian alam, Tuhan yang bukan duduk di atas arash, bukan berada di mana-mana, bukan duduk di langit, kerana Allah Ta'ala mencipta langit, mencipta arash, mencipta kursi, tidak memerlukan kepada itu semua. Adanya tanpa bertempat dan tanpa berarah. Subhanallah, begitu cantik sekali pembukaan mukadimah daripada Ustaz, dan saya tak akan potong dalam video ni Okey, jadi kita teruskan. Ustaz kata ada berapa tadi berapa perkara pada hari ni kita nak bincangkan? 2 perkara saja. Yang pertama Ustaz. Pertama sekali, berkaitan dengan memahami statement kenyataan yang saya tulis mula-mula sekali. Itu pada hari kemarin. Itu je. Yang saya tulis pada hari Isnin jam 10 dekat pukul 11 sebelum 8. Jam 10 dekat pukul 11 sebelum pukul 8. Malam saya kata meletakkan ni ada meletakkan gambar dan video orang miskin yang susah sehingga, dengar perkataan yang elok, sehingga memalukan dia adalah aib dan haram, dan ia adalah haram. Ya betul, saya tulis ni, saya sendiri yang tulis. Tapi mari kita memahami dan mensyarahkan kenyataan ini. Ini sanad muttasil dia, tak benda tuan dia sendiri. Matan dia dah ada, sekarang ni kita belajar dia punya syarah pula. Okey, maksud je begini. Kalau kita pergi menyampaikan derma kepada orang yang miskin dan fakir, kalau kau bagi derma kepada masjid untuk bina mustashfa, iaitu hospital dan sebagainya, madrasah tahfiz dan sebagainya, tidak ada masalah nak pamerkan. Okey, boleh pamerkan dan boleh tunjuk pun, tak ada masalah. Tetapi isunya pada yang kedua, iaitu pergi memberi sumbangan yang sikit tu beras, gula dan sedikit duit RM50. Contohlah ni, contoh ya. Jangan marahlah pula. Kepada orang fakir dan miskin, tetapi menangkap gambar dan video sehingga, dengar perkataan ni, sehingga mengaibkan, memalukan, sehingga memalukan dia. Dengar baik-baik. Contohnya nampak aurat orang tu, contohnya nampak hina keluarga dia, contohnya nampak sangat terabai oleh keluarganya yang terdekat, dibiarkan ibu dan bapanya sedemikian, begitu. Itu perkataan dengan, jangan lupa matan dia kau syarah betul-betul, kau dengar ni syarah dia, tuan guru kepada matan ni. Meletakkan gambar dan video orang miskin yang susah sehingga, tu dia. Dengar perkataan tu, sehingga memalukan dia adalah aib dan itu adalah haram. Okey? Sehingga memalukan dia. Kalau kau pergi dekat rumah orang miskin, orang tak ada duit, bagi bantuan, kau tangkap gambar rumah dia, tak ada masalah. Okey, tapi janganlah tangkap gambar aib sehingga aurat nampak, kan, aurat nampak, benda yang tak sepatutnya nampak. Ini jelas berlaku di luar sana. Kau jangan menangis pula. Jadi kena faham statement saya yang kemarin. Lepas tu netizen ni pula dicampur cantum lah pula. Bertakwalah pada Allah netizen. Kalah dah 1-0. Debat apa macam ni Ustaz? Sebelah pihak je. Sebelah pihak tak nak dengar, tiba-tiba mengaku menang pula. Jadi dakwaan kononnya saya kata tak boleh langsung untuk letak gambar tu, tak betul. Ya ke tak betul? Saya rasa Ustaz cakap lain dulu. Tak betul benda tu. Ustaz. Okey, selepas Ustaz membuat kenyataan tersebut pada 20 hari bulan hari Isnin, keesokan harinya Ustaz ada buat live audio. Okey, live audio pada hari Selasa, dan saya sertakan kat sini klip audio itu yang menunjukkan bahawa kenyataan Ustaz pada masa itu bercanggah dengan kenyataan Ustaz pada hari ini yang baru Ustaz sebut sebentar tadi. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara. Untuk sedekah kepada orang fakir, Allah yang bagi tahu. Tukhfuha, sembunyikan tentang dia, jangan pamerkan. Khairun lakum, itu lebih baik kata Allah. Ini dengan orang fakir miskin kau tayang sana tayang sini, malu mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana beramal dengan Quran. Ni Allah yang bagi tahu.
Untuk sedekah kepada orang fakir, kena khafi. Kena tak pamerkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, sekarang netizen nak tahu. Boleh ke, tak boleh ke, atau boleh sikit-sikit ke, macam mana? Mana satu yang betul ni? Yang lama ke, yang baru? Kenapa dah 2-3 hari ni baru ustaz nak cakap macam tu? Kenapa yang dulu tak macam ni? Adakah lepas kena hentam teruk dengan netizen sampai akaun Facebook page pun dah deaktif sekarang? Lagi satu. Okey, lagi satu. Ada satu klip lagi ni ustaz. Okey, satu klip lagi ustaz. Ustaz dengar klip ni Dan kemaafan itu lebih bagus daripada apa? Sedekah tapi disusuli dengan menyakitkan orang yang disedekah. Allahu Akbar. Bersedekah kemudian disusuli dengan menyakiti hati orang yang disedekah. Kalau bagi pahaman saya orang yang bodoh yang lepasan SPM saja ni, okey, maksudnya macam ni. Setelah kita memberi sedekah kepada orang, contohnya RM50 kepada fakir di jalanan, kemudian kita perli dia. Kau ni badan besar tak nak kerja, menyusahkan orang, je minta duit kat orang. Itu baru namanya menyakitkan hati orang. Orang tu terasa. Itu namanya menyakitkan hati orang. Ustaz-ustaz yang dekat luar tu semua yang bagi sumbangan, okey, ada dia orang buat macam tu, ada perli-perli. Dia orang tak menyakitkan hati orang, malah dia orang menggembirakan hati orang yang diberikan sumbangan itu. Di mana letaknya membuka keaiban? Di mana? Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Sebab tu ada yang Saya tak habis lagi. Tapi saya nak ustaz dengar klip ini dulu. Jadi apabila datang kepada saya orang menghubungi saya dengan nada yang menangis-nangis, teresok-esok malu, tak perlu saya paparkan video mereka, suara mereka, rakaman, tak ada. Tak buat macam tu. Mengatakan, ustaz, kami malu ustaz, kami memang fakir, kami memang miskin, kami memang orang susah, tapi bukan kami nak dipaparkan begitu. Saya selaku wakil daripada Jabatan Netizen ingin ustaz mengkonfirmkan kenyataan ataupun keterangan yang ustaz buat dalam klip kita tadi. Adakah benar, betul ke ada orang yang cakap macam tu? Siapa? Kenapa orang tu gila sangat? Kenapa dia tak bersyukur? Kenapa lagi nak kecil hati orang bagi bantuan? Miskin itu bukan benda yang aib. Saya orang miskin tapi saya okey je tunjuk kemiskinan saya. Apa masalah dengan orang miskin? Tak ada masalah. Orang miskin dengan orang kaya sama sahaja. Kalau mati nanti pun masuk lubang kubur dengan lebar dan panjang yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Saya tak pernah nampak orang miskin yang malu dengan kemiskinannya. Kalau dia betul-betul malu dengan kemiskinannya, dia orang dah duduk dalam hutan dah, tak duduk dekat flat, tak duduk dekat kampung, tak duduk dekat tepi sungai. Okey, yang banyak orang lalu lalang, dia orang tak duduk situ. Malah saya tengok orang yang miskin ni kebanyakannya datang meminta bantuan. Contohnya dekat komen-komen, korang pernah tengok tak? Dekat page ke, dekat mana-mana, dekat satu post tu ada komen, saya memerlukan bantuan, saya ni. Dia orang tak malu minta bantuan. Maknanya dia orang betul-betul memerlukan. Jadi di manakah kemenanganmu, wahai ustaz, yang ustaz cakap 1-0 tu mana? Di mana? Yang kita orang nampak sekarang ni, ustaz telah putar belit, telah spin 360 darjah drift. Tahu tak? Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak gana? Tadi tajuk nombor 2 belum, ustaz? Lah. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai geng, kita telah memperolehi kemenangan yang pertama.